Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ini kita Cikgu Ilani nak ajak awak semua untuk berbincang mengenai tajuk sains 2.2 Sistem Saraf Manusia. Fokus kita pada hari ini adalah neuron. Okey, tonton video cikgu sehingga hujungnya kerana cikgu ada tips istimewa untuk mudah mengingat struktur asas neuron dengan menggunakan tangan awak sahaja dan duit shilling. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, hasil pembelajaran video kita kali ini adalah untuk pertama untuk mengenal pasti sistem saraf. Okey, untuk mengenal pasti sistem saraf manusia dan fungsinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu apa maksud neuron dan awak mesti boleh label struktur neuron. Dan yang ketiga, kita nak bezakan 3 jenis neuron tadi. Okey, boleh bezakan 3 jenis neuron tadi. Okey, kita mula dengan yang pertama, iaitu mengenal pasti sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia ni dia terbahagi kepada dua. Okey, apa dia? Okey, jadi cikgu tulis dekat sini, sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terbahagi kepada dua yang utama, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi. Okey, ni awak boleh nampak ni, sistem saraf pusat, sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ni macam mana? Sistem saraf pusat ni pula dia terbahagi kepada dua yang utama. Pusat ni maksudnya utamalah. Okey, dia terbahagi kepada dua, iaitu kita ada otak. Okey, dalam video cikgu sebelum ni ada cikgu terangkan tentang otak, dan kedua adalah saraf tunjang. Okey. Dan bagi sistem saraf periferi, dia juga terbahagi kepada dua, iaitu kita ada saraf yang menganjur dari otak, kita panggil saraf kranium. Saraf kranium. Dan yang menganjur daripada saraf tunjang kita panggil saraf spina. Okey, so ini adalah pembahagian sistem saraf manusia. Okey, boleh tengok kita tengok gambar sebelah. So sistem saraf pusat kita ada otak dan juga saraf tunjang. So ini otak, dan juga bahagian tengah ni adalah saraf tunjang. Dan yang menganjur keluar daripada sistem saraf periferi, kita ada saraf kranium. Saraf kranium ni dia menganjur keluar daripada otak. Okey, dan saraf spina ni menganjur keluar daripada saraf tunjang. Okey, so yang ini awak mesti boleh dapat. Okey, sekarang kita masuk kepada objektif yang kedua. Okey, fokus kita adalah neuron. Okey, fokus kita adalah neuron. Awak kena tahu apa? Pertama, awak mesti boleh label struktur asas neuron. Okey, dan yang kedua, awak tahu apa fungsinya dan boleh bezakan antara ketiga-tiga neuron ini. Okey, jadi sekarang mari kita saksikan tips mudah untuk melabel struktur asas neuron. Saksikan. Okey, jadi ini adalah cara yang mudah untuk kita mengetahui struktur asas neuron. Okey, so ini jari-jari ni, jari-jari ni mewakili dendrit.
Okey, lepas tu ini tapak tangan ni adalah badan sel, shilling ni adalah nukleus, kemudian impuls saraf akan melalui keluar daripada badan sel, ini kita panggil akson, dan pada akson dia diselaputi oleh salut myelin. So salut myelin berfungsi, ada 3 fungsi. Pertama, sebagai penebat impuls saraf. Yang kedua, adalah melindungi akson, dan yang ketiga, dia juga membekalkan nutrien kepada akson. Jadi dah tengok semua video cara tips mudah mengingat struktur neuron menggunakan tapak tangan dan juga duit shilling. Mudah kan? Jadi sekarang cikgu nak sambung dengan lebih detail mengenai 3 jenis neuron. Sebenarnya bila kita cakap tentang neuron ni apa sebenarnya? Neuron ni kalau cikgu bagi analogi macam ni. Kalau rumah, unit asas rumah, maksudnya bahan asas untuk buat rumah adalah batu bata. Susun satu-satu batu bata, lama-lama jadi rumah. Kalau suatu benda hidup, unit asas yang membina suatu benda hidup adalah sel. Jadi, apa dia unit asas sistem saraf? Tahu? Ya, jawapannya adalah neuron. Jadi kita sekarang sambung semula dengan tajuk kita 3 jenis neuron. 3 jenis neuron. So, 3 jenis neuron ni ilustrasi ni cikgu ambil daripada buku teks sains awak, muka surat 19. Jadi boleh rujuk situ jadi kita ada 3 jenis neuron. So 3 jenis neuron yang awak kena tahu, iaitu kita ada neuron deria, neuron perantaraan, dan neuron motor. DPM. DPM. Deria, perantaraan dan motor. Kita pergi one by one. Macam mana nak tahu? Ini adalah gambar pertama ni adalah gambar neuron. Neuron deria. Ini adalah neuron deria. Cikgu tulis kat sini. Neuron deria. Yang tengah ni adalah neuron perantaraan. Neuron perantaraan ni yang ringkas. Dia berada di dalam saraf tunjang perantaraan. Dan yang akhir adalah neuron motor. Neuron motor. Macam mana kita nak label? Yang mudah, bila awak nak label, awak kena yang paling mudah yang ni lah. Kita label yang ni dulu. Yang ni dulu. Yang ada bulat tengah ni. Ini apa dia? So, ini adalah yang mana? Yang gambar tapak tangan macam awak tengok tadi. So, ini adalah tapak tangan tu adalah apa? Siapa ingat? Tapak tangan ni adalah badan sel. Badan sel. Dan bulat ni, yang duit shilling tadi, itu mewakili nukleus. Nukleus. So, dia wajib ada. So, sama juga yang bulat ni adalah nukleus. Dan keseluruhan bahagian kuning ni adalah badan sel. Badan sel. Sama juga macam ni. Keseluruhan ni adalah badan sel. Dan yang bulat ni adalah nukleus.
Okey, awak dah dapat yang basic. Lepas tu tadi kalau kita tengok cara hafal, dia kata jari-jari ataupun ranting-ranting halus itu kita panggil sebagai dendrit. So ranting-ranting halus ni adalah dendrit. Okey, ranting-ranting halus adalah dendrit. Ranting-ranting halus adalah dendrit. Okey. Next. Okey. Selepas dendrit, selepas dendrit mengalir keluar daripada badan sel tadi, siapa masih ingat laluan yang keluar daripada badan sel kita panggil sebagai akson. So ini badan sel, bila keluar daripada badan sel kita panggil akson. Okey? Akson. Okey, dan untuk yang ini tak ada, untuk perantaraan tak ada, dan untuk neuron motor, so mana satu akson? Okey, itu badan sel, so ini adalah akson. Okey. Okey, apa lagi yang belum kita label? Tadi kita ada kalau masih ingat, jari dendrit dah, kemudian badan sel, tapak tangan, duit shilling, akson pun dah. Baju itu adalah salut myelin. Salut myelin. Okey, cikgu besarkan sikit. Mana satu salut myelin? Okey, yang ini Okey, saya warnakan untuk awak nampak mana salut myelin. Okey, cikgu warnakan color hijau. Ini adalah salut myelin yang berfungsi, ada 3 fungsi dia. Okey, sebagai penebat impuls saraf untuk melindungi akson daripada kecederaan, dan ketiga, fungsi salut myelin adalah membekalkan nutrien kepada akson. So ini adalah salut myelin. Okey, salut myelin. Okey, untuk perantaraan tak ada. Okey, dan ini juga salut myelin. Macam baju kan? Okey. Okey, apa lagi? Okey, ada lagi satu bahagian selepas dendrit. Okey, kalau dendrit adalah ranting yang halus-halus, yang lebih besar daripada ranting, kita panggil dendron. So ini adalah dendron. Okey, sebab impuls mengalir ke sini so sini adalah akson. Okey, jadi yang depan ni adalah dia lebih besar, ini kita panggil dendron. D-E-N-D-R-O-N, dendron. Okey. Okey, so ini dendrit, so lebih besar, ini kita panggil dendron. Okey. So, mana dia dendron? Okey. Kalau ini yang halus ni adalah dendrit. So, sini adalah ini halus. Oh, ni dendrit Ni dendrit. Okey, maaf, ini ada ni kurang ni sikit. Ini adalah ni yang besar kan? Okey, ni besar. So, ini adalah dendron. Okey, dendron. Okey, apa lagi yang kita tak label? Rasanya semua dah dilabelkan. Okey, jadi ada, lupa. Untuk neuron deria, okey, dia mengesan rangsangan, ini kita panggil reseptor. Okey, dan untuk neuron motor, dia hantar maklumat pergi ke, ini adalah otot, iaitu efektor yang menghasilkan gerak balas. Okey, jadi kita dah berjaya melabel semua struktur di dalam ketiga-tiga jenis neuron. Okey, jadi kita akhir sekali sebelum tamat. Okey, kita nak tengok apa fungsi ketiga-tiga neuron tadi.
neuron deria, okey, kalau neuron deria, ini neuron deria. Fungsi neuron deria adalah membawa impuls dari reseptor, okey, di organ deria naik ke sistem saraf pusat, iaitu saraf tunjang dan seterusnya ke otak. Itu fungsi neuron deria. Fungsi neuron deria membawa impuls dari reseptor pergi ke sistem saraf pusat. Okey, fungsi neuron perantaraan pula. Fungsi neuron perantaraan, okey, neuron perantaraan ni dia berada di antara neuron deria dengan neuron motor. Okey, jadi fungsi dia menerima maklumat daripada menerima impuls saraf dari neuron deria. Okey, dia akan hantar ke neuron motor. Sebab tu nama dia perantaraan, orang tengah. Dan apa fungsi neuron motor? Fungsi neuron motor adalah membawa, sama macam tadi, membawa impuls, okey, dari sistem saraf pusat, iaitu saraf tunjang dan juga otak, pergi ke efektor. So, keyword dia tadi, kalau deria reseptor, kalau motor pergi ke efektor. Okey, iaitu mungkin otot atau kelenjar endokrin. Okey, jadi itu sahaja. Okey, dah tamat. Saksikan video cikgu yang lain akan datang. Okey, bye.